Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, kelas minggu lepas kita dah selesaikan berkenaan dengan bab 1 ataupun pengenalan mengenai falsafah. Okey, pada minggu ni insya-Allah kita akan sambung bab 2 iaitu falsafah dalam kehidupan. Macam mana kita nak gunakan falsafah ini? Kalau macam dulu kita dah kenal falsafah tu apa, macam mana kita nak tu, sekarang ni kita nak gunakan macam mana falsafah ini digunakan dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia, dan macam mana dia tu berfungsi untuk menjadikan kita sebagai individu yang baik dan juga untuk menjadi sebahagian daripada masyarakat yang baik yang membawa kepada satu peradaban ataupun satu masyarakat yang berjaya dan juga membawa kepada ketamadunan manusia. Okey, kita nak belajarlah macam mana falsafah ini, kedudukan dia dekat dalam kehidupan kita sebagai manusia. Okey, boleh terus kepada kita dah selesai slide 1 tu pengenalan. Okey, nombor 2 tu kita nak tahu tentang slide kedua ini kita tahu tentang disiplin ilmu falsafah. Apa dalam ilmu falsafah ni, apa ilmu-ilmu yang terdapat di dalam ilmu falsafah ini, disiplin ilmunya macam mana, kan? Kalau pada setiap ilmu itu ada disiplin-disiplinnya tersendiri. Kalau macam contohnya dekat dalam ilmu pendidikan Islam, contohnya kita ada ilmu disiplin ilmunya ada terbahagi kepada pengajian Al-Quran, ada juga pengajian hadis dan juga sebagainya. Jadi dekat dalam ilmu iaitu pengertian umum falsafah. Falsafah boleh didefinisikan sebagai usaha ke arah mencintai, mencari, mengkaji dan menanggapi sesuatu perkara dengan menggunakan akal fikiran dan kebijaksanaannya untuk mendapatkan kebenaran dan keyakinan yang hakiki. Ini definisi oleh Abdullah Ishaq pada tahun 1995. Okey, dalam bukunya Pendidikan Islam dan Pengaruhnya di Malaysia. Okey, dia mendefinisikan falsafah ini sebagai usaha. Usaha untuk apa? Cinta, cari, kaji. Kalau kita tengok semua perkara ini berkaitan dengan apa? Akal fikiran kita, jiwa kita, kan? Cari, nak kaji, nak rasa cinta, nak rasa semua perkara yang menggunakan akal fikiran. Benda yang kita boleh menggunakan pemikiran kita, benda yang kita boleh fikir, benda yang boleh kita faham, benda yang boleh kita hayati. Jadi kat sini adalah konsep dia adalah akal fikiran. Kita gunakan kebijaksanaan tu untuk apa? Untuk mendapatkan kebenaran dan keyakinan yang hakiki. Kita guna akal fikiran kita. Jadi falsafah ini adalah satu ilmu yang menggunakan akal kita untuk apa? Untuk mencari kebenaran dan juga keyakinan, supaya kita dapat tahu hakikat tentang kehidupan ini. Itu adalah falsafah. Maksudnya usaha berterusan, proses kita untuk kita belajar, proses kita untuk kita hayati, untuk kita cintai, untuk kita cari, untuk kita kaji dan sebagainya. Menggunakan apa? Akal fikiran. Jadi simbol dia adalah akal fikiran. Alat dia yang kita gunakan dalam ilmu falsafah adalah akal fikiran kita dan kebijaksanaan kita sebagai manusia yang Allah bagikan kita kelebihan melebihi makhluk lain tu. Untuk apa? Untuk mendapatkan kebenaran dan juga keyakinan. Okey, boleh terus kepada slide ke-7. Ini adalah beberapa aliran dan pendekatan falsafah. Yang pertama kita ada falsafah etika dan kehidupan. Fokus falsafah ini pada awalnya adalah aktiviti berfikir. Kan tadi kita cakap, apabila kita bercakap tentang falsafah ini, mediumnya adalah akal fikiran. Jadi dia bermula dengan aktiviti berfikir yang memberikan penekanan dan panduan untuk melahirkan kehidupan yang baik yang membawa kepada kebahagiaan dan melahirkan insan yang mulia. Jadi dia bermula dengan apa? Yang pertama, falsafah ini bermula dengan pemikiran kita. Kita berfikir, kita menghayati, kita memahami. Untuk apa? Untuk kita dapatkan kehidupan yang lebih baik. Kan manusia ini dia rasa suka untuk dapatkan kehidupan yang lebih baik. Tak ada orang suka untuk hidup dalam keadaan biasa-biasa je. Tak nak pun lebih maju, tak nak pun lebih berjaya. Fitrah kita sebagai seorang manusia itu akan gunakan kita punya keupayaan berfikir untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, untuk dapatkan kebahagiaan kita, untuk menjadikan kita insan yang lebih baik hari demi hari. Okey, dan kegiatan berfalsafah pada peringkat awal tamadun Greek ini dan tamadun Asia Cina dan India yang berasaskan faham keagamaan sebagai panduan menjadi insan yang mulia dan mencapai kebahagiaan dalam kehidupan. Fokusnya pada insan dan kemanusiaan. Okey, kita tengok falsafah pula. Tadi kita tengok adalah aktiviti berfikir semata-mata untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, untuk menjadi orang yang lebih baik. Tapi yang kedua pula, apabila kita pergi kepada awal tamadun Greek dan juga awal tamadun Asia Cina dan India, mereka mengatakan falsafah ini bermula dengan agama. Jadi falsafah ini adalah asasnya adalah kerohanian, keagamaan.
Untuk apa? Tetap juga dia punya tujuan dia sama. Kalau tadi aktiviti berfikir untuk menjadi insan yang mulia kan? Kalau sekarang keagamaan pun untuk menjadi insan yang mulia. Untuk apa juga? Untuk bahagia dalam kehidupan. Jadi fokus dia adalah insan dan juga kemanusiaan. Yang pertama tadi kita bercakap tentang pemikiran sahaja, sekadar berfikir menggunakan akal, memahami. Yang kedua, dia ada unsur kerohanian, ketuhanan dan juga keagamaan. Ini adalah aliran lah. Yang pertama yang kita nak kenal. Kita terus kepada slide ke-8. Slide ke-8 kita tengok aliran seterusnya adalah falsafah alam tabi'i ataupun kita panggil natural philosophy. Kita dah mula berkembang. Falsafah itu berkembang untuk memahami tentang alam sekitar pula. Falsafah beralih fokus daripada pemikiran tentang manusia kepada fokus pada alam tabi'i. Tadi kita dah mula berfikir sahaja. Lepas tu kita pun membawa falsafah itu berkembang, membawa kepada memahami manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan kemanusiaan. Dan dia pula berkembang lagi untuk manusia hubungannya dengan alam. Macam mana hubungannya dengan alam? Tu membawa kepada natural philosophy untuk kita memahami alam ini, untuk kita tahu alam ini diciptakan untuk apa, alam ini dia dijadikan untuk kita gunakan untuk apa, untuk kehidupan kita macam mana. Jadi kita pergi kepada falsafah alam tabi'i ini. Kita dah mula berinteraksi dengan alam. Jadi wujudlah teori-teori tentang sifat alam atau metafizik, sesuatu yang berkaitan dengan interaksi kita terhadap alam, pemahaman kita kepada alam ini. Jadi apakah sifat alam dan hubungannya dengan manusia? Kita nak faham apa alam ini, kenapa alam ini diciptakan terbentang luas di hadapan kita, adakah dia ada berfungsi dekat dalam kehidupan kita? Kalau dulu kita nak faham diri kita, kita nak faham kemanusiaan, kita dah faham diri kita dengan Tuhan apa semua, jadi kita nak faham pula alam ini untuk apa diciptakan di hadapan kita, kita nak gunakan dia untuk apa, adakah dia tu membawa kebaikan kepada kita ataupun membawa keburukan kepada kita, ataupun macam mana layanan kita kepada alam tu. Jadi dia termasuk dalam falsafah alam tabi'i ini, dan dia berkaitan dengan perbahasan metafizik tentang hakikat alam. Kita dah mula faham tentang alam sekitar, kita dah mula faham tanggungjawab kita sebagai manusia kepada alam sekitar, dan juga macam mana alam ini berinteraksi kepada kita sebagai seorang manusia. Jadi kita dah faham benda ni semua. Pertama yang kita nak kenal, kita terus kepada slide ke-8. Slide ke-8 kita tengok aliran seterusnya adalah falsafah alam tabi'i ataupun kita panggil natural philosophy. Kita dah mula berkembang. Falsafah itu berkembang untuk memahami tentang alam sekitar pula. Falsafah beralih fokus daripada pemikiran tentang manusia kepada fokus pada alam tabi'i. Tadi kita dah mula berfikir sahaja. Lepas tu kita pun membawa falsafah itu berkembang, membawa kepada memahami manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan kemanusiaan. Dan dia pula berkembang lagi untuk manusia hubungannya dengan alam. Macam mana hubungannya dengan alam? Tu membawa kepada natural philosophy untuk kita memahami alam ini, untuk kita tahu alam ini diciptakan untuk apa, alam ini dia dijadikan untuk kita gunakan untuk apa, untuk kehidupan kita macam mana. Jadi kita pergi kepada falsafah alam tabi'i ini. Kita dah mula berinteraksi dengan alam. Jadi wujudlah teori-teori tentang sifat alam atau metafizik, sesuatu yang berkaitan dengan interaksi kita terhadap alam, pemahaman kita kepada alam ini. Jadi apakah sifat alam dan hubungannya dengan manusia? Kita nak faham apa alam ini, kenapa alam ini diciptakan terbentang luas di hadapan kita, adakah dia ada berfungsi dekat dalam kehidupan kita? Kalau dulu kita nak faham diri kita, kita nak faham kemanusiaan, kita dah faham diri kita dengan Tuhan apa semua, jadi kita nak faham pula alam ini untuk apa diciptakan di hadapan kita, kita nak gunakan dia untuk apa, adakah dia tu membawa kebaikan kepada kita ataupun membawa keburukan kepada kita, ataupun macam mana layanan kita kepada alam tu. Jadi dia termasuk dalam falsafah alam tabi'i ini, dan dia berkaitan dengan perbahasan metafizik tentang hakikat alam. Kita dah mula faham tentang alam sekitar, kita dah mula faham tanggungjawab kita sebagai manusia kepada alam sekitar, dan juga macam mana alam ini berinteraksi kepada kita sebagai seorang manusia. Jadi kita dah faham benda ni semua. Kita terus kepada slide ke-9. Kita dah faham alam, yang tadi kita dah faham tentang cara berfikir, dan kita juga tahu tentang keagamaan, dan juga kita dah berkembang kepada memahami alam. Dan ini adalah aliran yang lain adalah falsafah intelektual. Intellectual philosophy, dia adalah falsafah sebagai satu aktiviti intelektual untuk penyelesaian masalah falsafah. Jadi dia dah membawa kepada level yang lagi tinggi.
Kan falsafah ini apabila kita dah bercakap, dia level orang-orang cerdik-cerdik je. Kan, so penekanannya beralih arah kepada sesuatu yang bersifat akademik. Kan tadi sekadar berfikir saja, sekarang dah jadi level pemikir-pemikir dah. Kan dah jadi intelek dah, untuk orang intelek sahaja falsafah ini. Dan juga menghuraikan persoalan-persoalan intelektual dengan penyelesaian tertentu tanpa mengaitkannya dengan kearifan dan kehidupan manusia. Okey, kita pergi kepada falsafah intelektual ini, dia berkaitan tentang akademik sahaja. Dia berkaitan tentang teori-teori yang dalam dunia intelektual. Kan? Jadi dia tidaklah berkaitan tentang kehidupan manusia. Dia sekadar akademik. Jadi itu adalah falsafah intelektual. Okey, kita terus kepada ini aliran yang seterusnya lah. Okey, dan kita pergi kepada slide yang ke-10. Ini adalah ciri falsafah yang dikongsikan bersama dalam aliran yang berbeza tersebut. Tadi kan kita ada macam-macam aliran. Kita ada aliran keagamaan, kita ada aliran kemanusiaan mengenai manusia, kita ada aliran mengenali alam, kan? Kita ada alam natural philosophy, kita ada intellectual philosophy. Jadi apa yang ada persamaan antara mereka ini? Antara falsafah-falsafah ini, apa yang sama antara mereka? Kan? Ada banyak macam-macam falsafah tadi, aliran-aliran pemikiran ini, kita nak cari apa persamaan dia, ciri-ciri aliran falsafah ini. Okey, kita pergi. Pertama, penekanan terhadap penyelesaian masalah. Kan, kenapa falsafah ini ditekankan? Semua orang apabila menggunakan falsafah, dia sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Kan, kita tengok pertama tadi, aktiviti berfikir untuk apa? Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, untuk menjadi manusia yang lebih baik. Sama juga macam keagamaan. Kita nak ada falsafah keagamaan tu untuk apa? Untuk menjadi manusia yang lebih baik, untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan supaya kita menjadi individu yang lebih baik. Individu yang lebih memahami diri kita sendiri, memahami tentang hakikat Tuhan, memahami tentang hakikat alam sekitar. Jadi apa persamaan dia? Adalah penyelesaian masalah. Kita gunakan akal kita gunakan falsafah ini untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan menggunakan apa? Rasional dan juga logik akal kita. Semua orang menggunakan akal yang sama. Jadi kita nak cakap tadi, apabila saya cakap tadi tentang falsafah, jadi alat dia adalah pemikiran kita. Jadi kita balik kepada semua falsafah ini menekankan penyelesaian masalah. Semua orang nak bebaskan diri daripada masalah. Jadi menggunakan apa? Hujah rasional dan juga logikal akal kita sebagai seorang manusia. Itu pertama. Maksudnya semua orang menggunakan akal. Semua falsafah ini dia adalah bermula dengan penggunaan kita, aktiviti pemikiran kita terhadap akal dan juga kebijaksanaan kita sebagai seorang manusia untuk menyelesaikan masalah, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Okey, yang kedua, falsafah adalah sesuatu yang mempunyai justifikasi rasional dan juga konseptual. Maksudnya apabila kita bercakap tentang falsafah, dia semua balik kepada rasional. Semua benda yang kita melibatkan logik, semua benda yang konseptual, yang ada perkara untuk diselesaikan, ada perkara untuk difikirkan, ada perkara yang ada subjeknya. Kan, dia adalah satu benda yang ada konsepnya tersendiri. Apabila falsafah, semua macam tu. Kan, dia adalah berbalik kepada rasional kita. Kita boleh fikir, benda falsafah ni adalah benda yang kita boleh fikir, benda yang kita boleh faham, benda yang kita boleh hayati. Itu adalah falsafah. Jadi persamaan dia adalah ini yang dua persamaan yang kita kenal dulu. Kita terus kepada slide ke-11. Kita dah selesai dah mengenali aliran-aliran falsafah, apa falsafah yang ada dekat dalam ilmu falsafah ni, dan juga ciri-ciri yang sama antara mereka. Itu ada dua tadi ciri ni, dan kita pergi kepada pembahagian aliran ilmu falsafah ini. Dia terbahagi kepada apa? Yang pertama, kita ada teoretikal. Yang kedua, kita ada praktikal. Dan kita ada juga falsafah baru sekarang ni. Falsafah teoretikal ini, ataupun kita panggil dia nazariyah, kan, teoretikal, benda yang berkaitan dengan teori sahaja. Dia bertujuan untuk apa? Mencari hak kebenaran. Kita gunakan otak kita untuk kita cari kebenaran, kita cari hakikat kehidupan. Kita guna akal kita, dan kita menggunakan akal kita semata-mata untuk berfikir tentang hakikat, berfikir tentang kebenaran. Itu adalah nazariyah, ataupun kita panggil teoretikal, ilmu aliran teoretikal.
Dia merujuk kepada semua jenis ilmu tentang kewujudan. Kita mengetahui tentang kewujudan sesuatu, kita memahami tentang kewujudan, semua benda yang berkaitan dengan kewujudan. Iaitu termasuklah tentang manusia, kita tahu tentang diri kita memahami diri kita mencari kebenaran tentang diri kita, dan juga dia adalah tentang Tuhan. Kan? Tuhan ini kita hanya boleh tahu dengan pemikiran kita memahami dia, kita mengetahui, kita mengenali Tuhan. Itu adalah benda yang teoretikal, benda yang ada dalam kepala yang kita tidak boleh melakukan dengan perbuatan. Kita memahami dengan perkara dan kita menghayati dengan jiwa kita. Itu adalah tentang manusia, Tuhan dan juga alam sekitar ini. Kita memahami dia dengan keadaan teori sahaja. Kita memahami dengan pemikiran kita. Okey, dan dia merangkumi bidang pengurusan seperti metafizik, logik dan juga matematik. Semua kita gunakan akal fikiran kita, menakul, memahami, mengira. Semua adalah teori. Semua berlandaskan kepada kita punya penggunaan akal untuk mencari kebenaran. Okey, kita tengok pula beza dia dengan praktikal. Praktikal ini yang kita lakukan, yang kita amalkan, dia adalah amali lah. Okey. Dan falsafah praktikal ini ataupun dikenali sebagai amaliyah, kan? Benda yang amali, yang kita praktis dia. Dia bertujuan untuk apa juga? Untuk mencari kebahagiaan hidup. Kalau tadi kita nak cari kebenaran dengan pemikiran kita, dengan hati kita, kita menghayati sesuatu untuk kita dapatkan kebenaran. Sekarang untuk kita cari bahagia kita lakukan perkara itu, kita praktiskan perkara itu supaya kita dapat kebahagiaan hidup, kita dapat cara hidup yang sebenar. Okey, dia merujuk kepada perbuatan kita. Jadi dia merujuk kepada aktiviti, menghayati ilmu-ilmu masih lagi tentang manusia, tentang Tuhan dan alam dan segenap lapangan kehidupan manusia. Kan? Tapi dia berbentuk amali, dia berbentuk praktis. Jadi dia merangkumi bidang pengajian seperti politik, ekonomi, akhlak. Nampak tak beza dia? Kalau tadi kita cakap metafizik, benda yang ilmu, benda yang fikir, benda yang kita faham, logik, kan? Logik ini benda yang kita berfikir, benda yang kita menggunakan akal, kan? Matematik pun sama. Kita berfikir menggunakan akal kita. Kalau ini kita tengok praktikal ini, apa contohnya? Politik. Benda yang kita bergerak, kita buat sehari-hari. Masih kita menggunakan akal, tapi benda ni melibatkan praktis kita, benda yang kita buat. Okey, ekonomi. Dalam hari-harian kita, dalam seharian kita terlibat dengan ekonomi ini. Kita melalui fasa, kita melalui proses ekonomi ini, kan? Kita nak ekonomi kita lebih maju, membangun dan sebagainya. Jadi kita melalui. Okey, dan juga akhlak. Akhlak ini yang perilaku kita, tingkah laku kita. Jadi nampak kan beza dia antara teori dan juga praktikal. Praktikal ini yang kita praktiskan dia, yang kita lakukan dia. Tapi teori ini sesuatu yang kita fahami dia, kita analisis dia dan juga kita hayati dia. Dan juga ada juga falsafah baru, falsafah-falsafah baru yang semakin muncul dan semakin berkembang, kan? Antaranya falsafah alam sekitar, kan? Ada orang dah semakin memahami alam sekitar tu dan memahami tindak balas alam sekitar. Itu adalah falsafah-falsafah baru, kan? Dan juga falsafah-falsafah macam ada juga kalau sekarang bidang-bidang baru, kan, untuk kita pelopori, macam contohnya sains, teknologi dan sebagainya. Tidak mustahil membina falsafah baru dalam kehidupan kita. Okey, kita terus kepada slide ke-12. Kita ada falsafah teoretikal. Yang tadi, yang pertama, nazariyah tadi, dia merujuk persoalan dasar yang mendalam termasuk metafizik, epistemologi, logik. Okey, perkara-perkara yang berkaitan dengan epistemologi, kan? Saya tanya dulu masa kelas yang pertama, apa tu epistemologi? Epistemologi adalah tentang ilmu, pengetahuan. Okey, dan ketiga adalah logik, perkara yang berkaitan dengan logik pemikiran kita. Jadi itu adalah berkait dengan falsafah teoretikal. Ada 3 perkara ni lah, dasar-dasar yang terlibat dalam falsafah teoretikal. Dia memberi jawapan bagi persoalan asas kehidupan tentang kewujudan. Kewujudan apa? Tuhan, alam, manusia dan lain-lain. Okey, jadi kita memahami tentang asas kehidupan ini. Kita memahami melalui falsafah teoretikal ini tentang hakikat kehidupan kita. Itu adalah falsafah teoretikal. Kita terus kepada falsafah praktikal. Ini penjelasan dia yang lebih lebar lah. Jadi falsafah yang bersifat aplikasi, boleh digunakan dalam disiplin ilmu tertentu, iaitu falsafah politik, falsafah ekonomi, falsafah sosial. Macam mana kita nak berhubung antara satu sama lain, itu kita praktiskan seharian. Tapi kita menggunakan akal, kan? Kita menggunakan falsafah juga. Tapi dia berlaku dalam benda yang kita amalkan, yang kita praktiskan. Okey, dia membincangkan tentang suatu bidang yang melibatkan aplikasi. Contohnya, apa yang dimaksudkan dengan keadilan ekonomi. Okey, economic justice ni ataupun keadilan ekonomi ni adalah satu falsafah yang diperkenalkan oleh seorang ahli falsafah yang terkenal,
iaitu Karl Marx. Karl Marx ni kalau kita dengar dia memang famous lah, dia adalah ahli falsafah yang memang membawa satu perubahan dekat dalam kita punya corak pemikiran, kita punya perkembangan dunia, lepas tu perkembangan ilmu pengetahuan lah. Jadi Karl Marx ini dia membawa satu falsafah mengenai ekonomi, dan perkara ini membawa kepada pembentukan keadilan ekonomi. Okey, dalam economic justice ni kata Karl Marx, kita perlu untuk menjaga kebajikan orang yang menjadi sumber kepada ekonomi juga. Bukan sekadar ekonomi itu adalah satu medan untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan dia adalah satu perkara yang membuatkan semua orang yang terlibat dalam ekonomi itu berpuas hati. Jadi itu adalah economic justice yang berasal daripada falsafah ataupun pemikiran Karl Marx itu sendiri. Dia menggunakan falsafah tu dan dia membawa kepada satu kesimpulan bahawa dekat dalam ekonomi ni, ini bukan sekadar material sahaja. Dia bukan sekadar produk sahaja, tapi dia lebih daripada itu. Okey, dan dia berpendapat bahawa dalam kapitalis, contohnya kapitalis ini tidak akan menguntungkan kerana dia tidak mencapai kepada kepuashatian kepada semua orang. Jadi di situlah terbentuknya, daripada falsafah itulah, daripada pemikiran Karl Marx itulah membawa kepada economic justice ini, keadilan ekonomi ini, dan semua orang mempunyai hak mereka masing-masing dekat dalam masyarakat dan juga termasuklah dalam ekonomi. Semua orang mempunyai hak mereka masing-masing. Nampak tak? Dia berfikir sahaja dan dia mempunyai falsafah itu dan membawa kepada pembinaan dasar baharu ataupun apa yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Macam mana kita nak memastikan bahawa ekonomi ini dia berlaku dalam keadaan adil. Nampak tak? Daripada falsafah, daripada pemikiran Karl Marx itu. Okey, dan kita terus kepada slide yang ke-14. Hasil pemikiran tentang keadilan ekonomi tersebut boleh dijadikan dasar atau polisi kerajaan. Kan? Daripada dia berfikir itu membawa kepada dasar, dan juga kerajaan mengambil pemikiran itu ataupun corak pemikiran ataupun apa yang disarankan itu menjadi dasar mereka, menjadi polisi mereka. Jadi kita nampak kepentingan falsafah itu, pemikiran itu untuk membentuk satu pentadbiran dekat dalam kerajaan ataupun satu kuasa bagi satu negara. Okey, contohnya pembahagian kekayaan negara. Bila dah dibawa satu pemikiran tentang keadilan dalam ekonomi, dia membawa kepada polisi ataupun dasar baharu yang diperkenalkan oleh kerajaan untuk membahagikan kekayaan itu mengikut falsafah tersebut, falsafah keadilan ekonomi tersebut. Okey, boleh faham? Contoh kedua pula dalam politik. Politik ini kalau kita tengok dekat dalam ahli falsafah barat lah, kita ada Aristotle, kita ada Socrates dan kita ada Plato. Okey, contohnya perbincangan dalam falsafah politik, dia berkenaan dengan konsep kerajaan dan keadilan dalam pentadbiran. Kan, dia apa yang termasuk dekat dalam pentadbiran ini, politik yang macam mana yang bagus, macam mana politik yang membawa kepada keberkesanan pentadbiran, macam mana orang, sifat orang, keterbukaan orang untuk menerima kerajaan tu, dan juga macam mana ciri-ciri pentadbiran yang baik. Itu semua termasuk dekat dalam falsafah. Perbincangan tersebut termasuk dekat dalam falsafah. Kan, macam mana nak membina kerajaan yang mampu membuatkan rakyat semua berpuas hati, dan macam mana nak melicinkan pentadbiran bagi sesebuah kerajaan. Semua tu termasuk dekat dalam isu politik di bawah falsafah. Okey, contohnya falsafah politik Plato dalam bukunya Republik mencadangkan sebuah masyarakat yang ideal. Kan, daripada pemikiran mereka terhadap persekitaran, terhadap ilmu-ilmu yang mereka ada, jadi mereka mengeluarkan satu ciri-ciri ataupun prinsip kepada masyarakat yang ideal. Macam mana masyarakat yang ideal ni, macam mana dia orang punya tahap kepuashatian, macam mana tahap mereka berasa gembira dengan kerajaan yang ada dekat dalam dengan kerajaan yang akan memerintah mereka. Jadi semua tu dibincangkan dalam konteks falsafah dalam buku Republik. Okey, itu Plato punya
Plato punya sumbangan melalui falsafahnya untuk membentuk kita punya pemikiran, untuk membentuk yalah waktu tu barat lah kan, membentuk manusia punya pemikiran dan membawa kepada perkembangan pentadbiran itu sendiri, membawa kepada kemajuan manusia sendiri, berasal daripada ilmu falsafah. Okey, kita terus kepada aliran-aliran baru dalam falsafah. Tadi kita cakap aliran-aliran yang memang ada dalam kehidupan kita. Kan ada teori, ada praktis, itu memang dia berlaku, dan ada juga aliran-aliran baru. Ini dia punya kategori ketiga lah. Contohnya falsafah teknologi. Apabila manusia tu dia dah berkembang dan dia menggunakan teknologi, dan teknologi ini menjadi asas dalam kehidupan, jadi dia terbentuk falsafah yang berasaskan teknologi, dan kita kenali sebagai falsafah teknologi. Okey, muncul teknologi baru dengan revolusi industri yang memberi impak dalam kehidupan manusia. Kalau sekarang kita asyik dengar revolusi industri kan, semua nak bercakap tentang macam mana kita menggunakan teknologi itu dan membawa kepada kita punya kemajuan dalam kehidupan. Inilah revolusi industri, inilah memberi impak yang besar dalam kehidupan manusia. Semua berlandaskan kepada revolusi industri ini. Pentingnya teknologi dalam kehidupan kita membawa kepada pemikiran-pemikiran tersebut, dan akhirnya mencetuskan satu dasar yang mentadbir seluruh aspek kehidupan manusia. Okey, dan apakah teknologi dan apa hubungannya dengan manusia? Okey, semua perkara ini ataupun revolusi ataupun cara pentadbiran yang berasaskan teknologi ini, dia berasal daripada apa? Asal daripada pemikiran manusia tentang apakah teknologi dan apa hubungannya dengan manusia. Asalnya adalah pemikiran sahaja, membawa kepada falsafah dan membawa kepada corak pentadbiran dan corak pengurusan kepada teknologi tersebut. Macam contohnya, pemikiran kita terhadap adakah teknologi boleh mengancam kehidupan manusia, kan? Apabila dah semua teknologi ini berkembang dengan pesatnya, dan adakah dia akan mengancam kehidupan manusia? Macam contohnya penciptaan robot. Nanti manusia dah berhadapan dengan tak ada kerja contohnya, dan robot ni sendiri adakah dia membawa bahaya kepada kita? Kalau dia salah setting ke apa, dia boleh ke mencederakan manusia? Dan contohnya nuklear, tu teknologi juga. Menggunakan nuklear itu mampu ke dia mencetuskan peperangan dan kemusnahan? Benda tu ada sekitar perbincangannya adalah sekitar falsafah. Okey, dan perkara-perkara ini perlu dititik beratkan dan semakin ramai perlu berfikir tentangnya untuk membawa kepada pengurusan yang lebih baik pada masa akan datang. Kita teruskan kepada falsafah alam sekitar. Ini adalah falsafah yang baru jugalah, yang berkembang selepas kepada apabila dah wujudnya falsafah-falsafah lain. Ada juga falsafah alam sekitar. Macam sekarang semua orang dah kembali kepada menjaga alam sekitar dan macam mana hubungan alam sekitar kepada kita, dan macam mana tindak balas alam sekitar kepada perbuatan manusia contohnya, kan? Okey, dan falsafah alam sekitar ini merujuk kepada persoalan-persoalan dasar tentang alam sekitar. Kenapa falsafah alam sekitar ni wujud? Sebab wujudnya masalah alam sekitar yang menyebabkan krisis ataupun kita panggil ecological crisis, kan? Kalau macam contohnya alam itu tidak pernah memberi masalah kepada kita, kita tak berfikir tentang dia, kan? Ada banjir besar lah contohnya, tanah runtuh lah, gempa bumi dan sebagainya. Jadi benda itu perlu kepada pemikiran-pemikiran, perlu kepada macam mana cara untuk kita menyelesaikan masalah. Macam kita dah cakap, kan, falsafah ini adalah salah satu tujuan utama dia adalah menyelesaikan masalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan kita menemui kebahagiaan yang sebenar, kan? Jadi apabila alam ini memberi masalah kepada kita, kita perlu berhadapan dengan banjir besar contohnya, dan juga gempa bumi yang memudaratkan kita, dan juga ada letusan gunung berapi yang banyak contohnya. Jadi kita perlu memahami alam ini juga. Sama macam kita memahami kehidupan kita. Jadi perkara-perkara inilah, soalan-soalan inilah yang membentukkan falsafah ini. Soalan lainnya contohnya, apakah makna alam? Apakah hubungan manusia dengan alam? Macam mana manusia ini berinteraksi dengan alam? Okey, adakah alam digunakan untuk kepentingan atau sumber ekonomi semata-mata? Kan, kita boleh buat suka hati kita untuk balak, kan? Balak semua, lepas tu rupanya boleh menyebabkan banjir besar. Nampak tak? Jadi perkara itu perlu kepada pemikiran, perlu kepada falsafah untuk kita menyelesaikan, untuk kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Okey.
Sekiranya manusia menganggap alam ini adalah ciptaan Tuhan yang membuktikan kewujudannya, ianya tempat kita bernaung dan menjalin hubungan secara harmoni, maka manusia akan lebih beretika dengan alam sekitar. Dan itulah wujudnya satu pemikiran eco-friendly environment. Okey, kalau manusia ini dia faham alam ini yang disediakan ini bukan boleh dibuat sewenang-wenangnya, bukan boleh buat sesuka hati kita. Kalau kita nak dapat keuntungan, kita boleh je guna dia, kita boleh je tarah gunung ganang dan sebagainya, boleh je kita rosakkan laut contohnya demi ekonomi kita. Kita dah buat kilang semua, bawa je ke laut, biar rosak je. Sampai benda macam tu kita kena fikir sebenarnya, sebab kita faham alam ini adalah satu amanah untuk kita jaga. Dia adalah ciptaan Tuhan yang nak memberitahu kita bahawa Tuhan itu wujud. Melalui alam ini kita akan lebih memahami hakikat ketuhanan. Kita lebih merasai dan menjiwai kita punya jiwa sebagai seorang hamba, sebagai seorang yang perlu memakmurkan bumi. Itu adalah falsafah, kan? Jadi kita akan menjalinkan hubungan yang baik dengan alam sekitar ini. Itu benda tu termasuk dekat dalam Al-Quran juga. Al-Quran pun dah mengajar kita tentang perkara itu. Kita kena jaga alam sekitar ini. Alam sekitar ini adalah amanah kita. Kita sebagai orang yang menguruskan alam sekitar ini, janganlah kita melampaui batas. Okey, maka manusia akan lebih beretika. Kita akan lebih memahami alam sekitar. Kita akan lebih menghargai alam sekitar. Macam sekarang dah ada kesedaran tentang bahayanya plastik. Kalau dah plastik ni dibuang ke laut contohnya, akan merosakkan hidupan di laut dan akan membawa kepada permasalahan besar pula kepada manusia apabila dah laut itu dah tercemar dan sebagainya. Sebab itulah kita dah mula kepada guna semula plastik, ataupun kita menggunakan plastik yang boleh dihapuskan ataupun biodegradable, kan, yang boleh kita guna semula ataupun kita cerna dia. Maksudnya tak guna dah perkara-perkara yang boleh merosakkan alam sekitar. Macam itulah contoh-contoh lain, kan. Jadi kita akan faham semua benda ni membawa satu pemikiran untuk kita menjaga. Dia asalnya adalah macam mana kita berinteraksi dengan alam. Kenapa alam ini membawa kemudaratan kepada kita dan bagaimana kita untuk mengatasinya. Itu adalah falsafah, pemikiran. Dan akhirnya membawa kepada pentadbiran ataupun pengurusan untuk kita lebih menghargai kehidupan ini. So untuk kita lebih menjaga alam sekitar ini, memelihara alam sekitar ini. Itu adalah falsafah alam sekitar. Okey, kita terus kepada slide ke-17. Okey, falsafah timur pula. Kita ada falsafah barat yang banyaknya yang kita dah cakap dan kita bincang apa semua tadi tu datang daripada barat, dan kita juga ada falsafah timur. Falsafah timur ini disebabkan namanya timur, dia adalah berasal daripada orang-orang yang berada di timur, kan, lokasi-lokasi yang berada di timur, macam contoh China, Jepun, kan, itu adalah falsafah timur. Okey, ada perdebatan sama ada ia diterima sebagai ilmu falsafah seperti di barat. Ada yang berpendapat ia adalah cara masyarakat timur membentangkan pandangan alam mereka. Okey, berkenaan dengan falsafah timur, orang timur ini tidak menerima falsafah ini secara terbuka sama macam barat. Dia lebih kepada, kalau kita tengok, kalau kat timur ni dia lebih kepada macam mana dia menguruskan kehidupan, dia menghargai apa yang ada. Itu falsafah timur. Kalau macam orang barat, dia membawa kepada kemajuan, macam mana dia nak kehadapan. Itu adalah konsep di barat. Tapi kalau di timur, dia menghargai apa yang ada, dia menguruskan apa yang ada. Itu secara kasarlah falsafah timur dan barat. Jadi kalau di timur, dia tidak menerima falsafah ini secara terbuka macam barat. Okey, falsafah tidak seharusnya. Okey, yang kedua ini poin yang penting untuk kita fikir, bahawa falsafah ini tidak seharusnya disempitkan kepada paksi barat ataupun kita panggil Eurocentrik semata-mata. Kalau Eurocentrik ini kita tengok, kan, orang barat ni ataupun yalah sebelah barat, dia ada satu ni lah paksi Eurocentrik ni. Satu, dia punya nak mengatakan bahawa barat ini lebih hebat berbanding dengan tamadun-tamadun lain. Barat ini lebih maju, lebih terkedepan daripada orang-orang lain. Jadi begitulah dekat dalam falsafah juga. Sebab itulah kita sebagai orang yang nak membebaskan pemikiran kita daripada penjajahan ataupun pemikiran yang bersalahan dengan apa yang kita fahami, kita tidak seharusnya menyempitkan falsafah itu kepada
paksi barat sahaja. Kita kalau apa-apa kita pun pandang ke barat, kita pun pandang ke barat, tak boleh. Jadi kita menganggap falsafah itu adalah luas. Falsafah itu adalah corak pemikiran. Sesiapa pun boleh berfikir menggunakan falsafah. Sesiapa pun boleh menjadikan falsafah ini sebagai alat untuk memahami kehidupan, untuk mendapatkan hakikat sebenar kehidupan. Jadi falsafah ini tidak boleh disempitkan kepada paksi barat semata-mata. Kita ada falsafah kita sendiri, kita ada cara berfikir kita sendiri, dan tidak tergantung sepenuhnya kepada falsafah barat ataupun Eurocentrik. Okey, terus kepada slide ke-18. Okey, tengok ni ada metafizik, epistemologi, psikologi dan juga estetika, dan ini termasuk dekat dalam teori lah, apa benda yang berkaitan dengan mencari hakikat. Kan, psikologi, estetika, kan, pengetahuan, benda tu yang meluaskan kita punya cara pemikiran, kan. Dan yang bawah tu pula adalah etika, politik, ekonomi dan peradaban. Okey, itu adalah praktis kita ada etika, cara perlakuan kita, dan juga politik, benda yang kita buat setiap hari, kan, ekonomi, apa yang kita praktiskan dalam kehidupan, dan juga peradaban. Peradaban ini adalah benda yang terbentuk. Kan, kalau kita tengok yang atas tu ada metafizik, epistemologi, psikologi membentuk estetika. Estetika tu apa benda yang dia adalah benda yang kita tak nampak tapi kita dapat rasai dia, kita dapat hayati dia. Benda-benda macam tu dia termasuk dekat dalam teori. Kita dapat nampak dia punya kesan walaupun dia tidak terzahir dekat dalam perlakuan kita, bukan berbentuk amalan. Dia adalah berbentuk pemikiran tapi dia ada nilai dia sendiri. Dia dapat kita rasai, kita dapat hayati. Okey, yang bawah tu pula kita nampak kemajuan dia, kita nampak kesan dia. Falsafah-falsafah ini kita nampak dan kita memang rasai, kita nikmati. Contohnya macam etika. Kita apabila orang buat baik pada kita, kan, kita dapat rasa dia. Kita rasa suka, rasa seronok. Kalau orang buat tak elok pada kita, kan, kita rasa macam sakit hati. Benda tu dia beri kesan. Macam politik contohnya. Politik pun dia memberi kesan dekat dalam hidup kita. Sebab benda ni kita lakukan. Macam politik yang tidak stabil, kita rasa dia punya kesan yang tak seronok, kesan yang rasa tidak adil, rasa tidak diadili, tidak mendapatkan hak sepenuhnya sebagai rakyat contohnya. Itu politik, kan. Kita dapat rasa dia terus terang. Kita dapat rasa terus macam tu secara langsung. Okey, dan ekonomi pun sama. Apabila ekonomi stabil, kita dapat rasa. Kita dapat rasa hidup gembira, dapat rasa hidup yang cukup dan sebagainya. Begitu juga peradaban. Apabila peradaban ini terbentuk, semua orang dapat menikmatinya. Semua orang dapat rasa kesan kepada pembentukan peradaban itu. Okey, kita sambung sikit dalam kategori ilmu falsafah dalam slide yang seterusnya. Kategori ilmu falsafah ini terbahagi kepada 3. Okey, yang pertama ada ontologi. Ontologi ni adalah perkara yang berkaitan dengan sesuatu yang wujud, macam kehidupan, kan. Sebab itulah ada di dalamnya adalah metafizik, dan juga ada kosmologi, dan juga ada matematik. Sesuatu benda yang kita boleh alami dia, maksudnya dia wujud. Dia tentang kehidupan, dia tentang kita dapat lihat, kita dapat rasa, kan, kemanusiaan. Okay. Dan juga dia terbahagi kepada epistemologi. Epistemologi ni macam saya cakap, dia adalah pengetahuan, satu benda yang ilmu berkaitan dengan pemikiran kita, teori tentang ilmu ataupun kajian-kajian yang berkaitan dengan pengetahuan kita. Dan juga kita ada aksiologi. Aksiologi ini apa dia? Dia adalah falsafah dalam kategori nilai. Maksudnya kita dapat nilai dia melalui pemikiran kita, kan. Sebab itulah dia termasuk logik, kan. Kalau kita cakap tentang logik, semua orang memahami dia sebagai nilai yang kita fahami, yang kita dapat fikirkan. Dan juga ada etika dan juga ada estetika. Nanti kita akan Okey, kita sambung sikit dalam kategori ilmu falsafah dalam slide yang seterusnya. Kategori ilmu falsafah ini terbahagi kepada 3. Okey, yang pertama ada ontologi. Ontologi ni adalah perkara yang berkaitan dengan sesuatu yang wujud, macam kehidupan, kan. Sebab itulah ada di dalamnya adalah metafizik, dan juga ada kosmologi, dan juga ada matematik. Sesuatu benda yang kita boleh alami dia, maksudnya dia wujud.
dia tentang kehidupan, dia tentang kita dapat lihat, kita dapat rasa, kan, kemanusiaan, okey. Dan juga dia terbahagi kepada epistemologi. Epistemologi ni macam saya cakap, dia adalah pengetahuan, satu benda yang ilmu berkaitan dengan pemikiran kita, teori tentang ilmu ataupun kajian-kajian yang berkaitan dengan pengetahuan kita. Dan juga kita ada aksiologi. Aksiologi ini apa dia? Dia adalah falsafah dalam kategori nilai. Maksudnya kita dapat nilai dia melalui pemikiran kita, kan. Sebab itulah dia termasuk logik, kan. Kalau kita cakap tentang logik, semua orang memahami dia sebagai nilai yang kita fahami, yang kita dapat fikirkan. Dan juga ada etika dan juga ada estetika. Nanti kita akan huraikan sikit lah. Okey, terus kepada slide yang seterusnya, ontologi yang pertama tadi, kan. Dia ontologi adalah berkaitan tentang satu kewujudan, satu teori benda yang kita sebagai manusia, kemanusiaan, alam, sebagainya, kan. Macam mana metafizik tu hubungan kita dengan alam, kan, contohnya. Okay, dia adalah bidang kajian falsafah yang mencakupi permasalahan berikut. Ada metafizik, iaitu falsafah ketuhanan. Macam mana kita memahami hakikat ketuhanan tu, hakikat kita sebagai hamba tu, kan. Kita nak memahami macam mana konsep ketuhanan ini dan antara manusia dan Tuhan. Dia membawa kepada kefahaman tentang kewujudan mutlak, iaitu Allah. Kan. Jadi kita faham melalui metafizik ini, macam mana kita fikir pun akhir sekali kita memahami bahawa kita adalah manusia, hamba yang diciptakan oleh Allah, makhluk yang diciptakan menjadi hamba dan juga pengurus kepada muka bumi ini. Itu hasil daripada metafizik. Kita akan memahami hakikat ketuhanan tu. Dan juga ada juga kosmologi. Apa itu kosmologi? Dia adalah perbahasan mengenai hakikat kejadian dan kewujudan alam semesta, kan, kosmos, kan. Kita memahami alam semesta ni macam mana, kan. Kita sekarang dah tahu dah, kita punya bumi ni bulat, lepas tu ada planet-planet, lepas tu ada cakrawala, lepas tu ada macam-macam lagi yang dekat alam semesta ni, kan. Jadi itu adalah termasuk dekat dalam kosmologi. Okey, dan matematik. Dia adalah bidang kajian dalam aritmetik, algebra, trigonometri dan juga geometri. Benda-benda yang kita belajar matematik tu, kan, benda-benda yang kita boleh kira, kita boleh hitung, kita boleh hisap, kan, benda kita analisis, itu adalah matematik. Dan juga ilmu kemanusiaan, iaitu kajian dalam bidang sosiologi dan sejarah. Itu termasuk dekat dalam ontologi, perkara-perkara, teori-teori tentang sesuatu benda yang wujud, kan, satu benda yang kita berhadapan dengan kewujudan, iaitu teori kewujudan tu. Okey, kita sambung sikit dalam kategori ilmu falsafah dalam slide yang seterusnya. Kategori ilmu falsafah ini terbahagi kepada 3. Okey, yang pertama ada ontologi. Ontologi ni adalah perkara yang berkaitan dengan sesuatu yang wujud, macam kehidupan, kan. Sebab itulah ada di dalamnya adalah metafizik dan juga ada kosmologi dan juga ada matematik. Sesuatu benda yang kita boleh alami dia, maksudnya dia wujud. Dia tentang kehidupan, dia tentang kita dapat lihat, kita dapat rasa, kan, kemanusiaan, okey. Dan juga dia terbahagi kepada epistemologi. Epistemologi ni macam saya cakap, dia adalah pengetahuan, satu benda yang ilmu berkaitan dengan pemikiran kita, teori tentang ilmu ataupun kajian-kajian yang berkaitan dengan pengetahuan kita. Dan juga kita ada aksiologi. Aksiologi ini apa dia? Dia adalah falsafah dalam kategori nilai. Maksudnya kita dapat nilai dia melalui pemikiran kita, kan. Sebab itulah dia termasuk logik, kan. Kalau kita cakap tentang logik, semua orang memahami dia sebagai nilai yang kita fahami, yang kita dapat fikirkan. Dan juga ada etika dan juga ada estetika. Nanti kita akan huraikan sikit lah. Okey, terus kepada slide yang seterusnya, ontologi yang pertama tadi, kan. Dia ontologi adalah berkaitan tentang satu kewujudan, satu teori benda yang kita sebagai manusia, kemanusiaan, alam, sebagainya, kan. Macam mana metafizik tu hubungan kita dengan alam, kan, contohnya. Okay, dia adalah bidang kajian falsafah yang mencakupi permasalahan berikut. Ada metafizik, iaitu falsafah ketuhanan. Macam mana kita memahami hakikat ketuhanan tu, hakikat kita sebagai hamba tu, kan. Kita nak memahami macam mana konsep ketuhanan ini dan antara manusia dan Tuhan. Dia membawa kepada kefahaman tentang kewujudan mutlak, iaitu Allah.
Kan? Jadi kita faham melalui metafizik ini, macam mana kita fikir pun akhir sekali kita memahami bahawa kita adalah manusia, hamba yang diciptakan oleh Allah, makhluk yang diciptakan menjadi hamba dan juga pengurus kepada muka bumi ini. Itu hasil daripada metafizik. Kita akan memahami hakikat ketuhanan tu. Dan juga ada juga kosmologi. Apa itu kosmologi? Dia adalah perbahasan mengenai hakikat kejadian dan kewujudan alam semesta, kan? Kosmos. Kan, kita memahami alam semesta ni macam mana. Kan kita sekarang dah tahu dah, kita punya bumi ni bulat, lepas tu ada planet-planet, lepas tu ada cakrawala, lepas tu ada macam-macam lagi yang dekat alam semesta ni, kan. Jadi itu adalah termasuk dekat dalam kosmologi. Okey, dan matematik. Dia adalah bidang kajian dalam aritmetik, algebra, trigonometri dan juga geometri. Benda-benda yang kita belajar matematik tu, kan, benda-benda yang kita boleh kira, kita boleh hitung, kita boleh hisap, kan, benda kita analisis, itu adalah matematik. Dan juga ilmu kemanusiaan, iaitu kajian dalam bidang sosiologi dan sejarah. Itu termasuk dekat dalam ontologi, perkara-perkara teori-teori tentang sesuatu benda yang wujud. Kan, satu benda yang kita berhadapan dengan kewujudan, iaitu teori kewujudan. Okey, kita terus kepada yang kedua tadi adalah epistemologi, iaitu teori ilmu. Dia adalah kajian tentang perkara yang asas, ilmu yang asas, matlamat dan juga sumber dan juga ciri-ciri ilmu pengetahuan. Macam mana ilmu tu? Ilmu yang macam mana boleh guna? Ilmu yang macam mana yang membawa kepada kehidupan yang lebih baik? Apa matlamat pengetahuan itu? Apa sumbernya? Macam mana sumber yang boleh terpakai? Macam mana sumber yang kita perlu tolak, kan, perkara-perkara yang asas tentang ilmu, apa sahaja tentang pengetahuan, kan. Benda ni adalah termasuk dalam epistemologi. Dan kita ada pembahagian yang ketiga, kategori yang ketiga, aksiologi. Aksiologi ni adalah nilai, macam saya cakap tadi, kan. Okey, dia ada logik. Dekat dalam teori nilai ni kita ada logik, iaitu falsafah yang membahaskan pendapat benar atau salah. Okay. Kalau kita ada logik ini, kita tahu yang mana satu benar, yang mana satu salah, yang mana satu hitam, yang mana satu putih. Itu semua adalah kita panggil dia sebagai logik. Okey, yang kedua kita ada etika. Dekat bawah teori nilai ataupun aksiologi ni kita ada etika. Contohnya, okey, dia adalah perbahasan tentang tingkah laku benar atau salah. Yang tadi logik, pemikiran, kita dapat bezakan yang mana baik, yang mana buruk. Etika ni pula kita melakukan perkara ini salah atau betul. Kan, jadi dia menentukan. Etika inilah adalah menentukan kepada tingkah laku kita benar atau salah. Dan juga ada estetika di bawahnya. Estetika ni adalah apa? Perbahasan tentang nilai kecantikan, keindahan dan kesenian. Dia adalah nilai yang kita boleh nampak, cantik atau tak, kan, elok atau tak, kan. Dia perkara yang abstrak. Itu kita panggil sebagai estetika. Dia difahami sebagai nilai dan di bawah kategori aksiologi. Okay, kamu boleh datangkan contoh-contoh dia. Nanti kalau Ustazah Mi tak bentangkan nanti, boleh datangkan contoh-contoh dia dalam pembentangan kamu nanti. Okay, terima kasih kelas. Sampai sini dulu. Kita akan belajar sampai ke kategori ilmu. Nanti kita akan sambung tentang falsafah Islam dalam kelas terusnya. Nanti teruskan kepada tugasan yang Ustazah beri. Okay, terima kasih kelas. Ada apa-apa soalan boleh tanya. Assalamualaikum.